Okay. Assumption yang kita akan tuliskan, yang pertama adalah 1, W sama dengan 0. Yang kedua kita akan tuliskan dia punya Q sama dengan 0. Sebab dalam soalan telah diberikan bahawa insulated, well insulated. Well insulated. Kemudian yang ketiga, tidak ada sebarang untuk delta KE dan delta PE. So kita akan ambil delta KE sama dengan 0 sebab tidak ada sebarang velocity yang diberikan. Nombor 4 juga kita dapati untuk delta PE juga kita tuliskan sama dengan 0 sebab tidak ada nilai Z yang diberikan. Jadi bila kita tuliskan this equation, right, based on this assumption, kita akan dapati bahawa kita boleh dapatkan M H1, okay, M1 H1 dicampurkan dengan M2 H2 disama dengan M3 H3. Semua subscript. So M tu ada M dot. So tolonglah, saya tak boleh nak tulis dengan apa yang saya ada sekarang ni. Saya type je lah. Okay, masih bergerak lagi. Okay, jadi itu untuk bahagian nombor 3. Iaitu write the energy balance. Ini bahagian nombor 3. Kemudian seterusnya kita dapati bahawa untuk bahagian B ni, liquid water at 200 kPa and 200 enters a steady flow mixing chamber at the rate of 2.5 kg per second. Superheated steam at 200 kPa and 300 degrees C also enter the mixing chamber and is mixed with the liquid water. The mixing chamber loses heat to the surrounding at the rate of 600 kJ per minute. Hot water leave the mixing chamber at 200 kPa and 60 degrees C. Sketch the system and list the relevant information on the sketch. State three appropriate assumption that enable you to simplify the problem. Determine the mass flow rate of the superheated steam. Jadi sekarang ni apa yang kita boleh tuliskan ialah liquid water enters steadily at mixing chamber at the rate of 2.5 kg per second. Jadi kalau saya boleh lukiskan ataupun tuliskan dekat the same diagram ini, maka di sini saya akan tuliskan yang masuk di bahagian atas ni adalah P1 sama dengan 200 kPa. Kemudian diberikan T1 sama dengan 20 degree C. Kemudian dan dia kata dia punya mass flow rate M dot 1 M dot 1 diberikan sebagai 2.5 kg per second. 2.5 kg per second. So bahagian masukan untuk liquid water, iaitu ini air sejuk lah. Ini cold water di atas. Kemudian dicampur dengan superheated steam 200 kPa. Jadi di bawah ni, bahagian 2 ni dimasukkan sekarang P2 sama dengan 200 kPa. Kemudian suhunya adalah T2 diberikan sebagai T2 berapa? T2 diberikan sebagai 300 degree C dan ada tak lain betul? Liquid water, superheated steam enters mixing chamber and mix with the liquid water. Right.
So itu bahagian untuk yang masuk di bahagian laluan 2 Okey. And then untuk laluan 3 ni kita dapati bahawa the mixing chamber mixed with the mixing chamber loses heat to the surrounding. Okay, kita ada haba yang hilang ke surrounding. Right? Jadi nilai yang diberikan di sini ialah Q loss. Q, saya katakan Q loss diberikan sebagai 600 kilojoule per minit. Okay, kilojoule per minit. Jadi ini yang diberikan lah untuk bahagian Q loss. Okay, Q loss. Right? And hot water leave the mixing chamber at 200. Jadi diberikan sini untuk P3. P3 masih lagi 200 seperti mana saya katakan semalam kalau kita punya case mixing chamber ni tekanan ni mesti sama semuanya. Tekanan mesti sama. Dan suhu di sini diberikan T3 adalah 60 degree C. 60 degree C. Okay. So that is all the data given untuk case kita. Pertama, dia kata sketch the system and list the relevant information on the sketch. So apa yang kita buat sekarang ni ialah untuk bahagian 1 lah. Okay. Kita sketchkan dia. Dia masukkan semua nilai P1, P2, P1, P2, dan T2, P3, T3 dan sebagainya. Cuba lihat tekanan ni semua mesti sama. Okay, tekanan ni semua mesti sama Jadi kita dapati dalam kes ni tekanan 1 200, tekanan 2 pun 200, tekanan 3 pun 200. Jadi dalam mesin chamber ni tekanannya adalah sama semua adalah 200 kPa. So that is the case yang diberikan. Kemudian nombor 2 ni dia kata state 3 appropriate assumption that to enable you to simplify the problem. So nombor 3 ni, in order to simplify the problem, kita kena buat assumption Yang pertama, yang assumption yang kita buat yang ni tadi, ini ialah khusus untuk yang ni ialah khusus untuk soalan nombor 3 bahagian atas saya alih di atas ni. Ini ialah untuk nombor 3 bahagian atas. Jadi untuk case kita sekarang ni, untuk bahagian B ni, dia kata nombor 2 ni dia suruh kita state assumption. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tak boleh assume yang kita punya Q tu sama dengan kosong lah. Sama dengan kosong. Jadi kita kena buat new assumption. Dia kata 3 assumption. Jadi assumption yang kita boleh tuliskan adalah yang pertama, of course kita tidak ada kerja yang terlibat. Kosong. Kedua, assumption yang kita tulis adalah delta KE sama dengan kosong. Dan yang ketiga adalah delta EE sama dengan kosong. Itu dia punya assumption. Jadi ini untuk bahagian, ini adalah untuk soalan bahagian B3. Ini soalan bahagian B3. Sorry, 2 bahagian B2. Ini assumption yang kita boleh buat. Ada tak agak-agak assumption yang lain? Agak ada tak assumption lain? Saya nampak inilah 3 assumption yang perlu kita buat. Okay. Kemudian yang seterusnya nombor 3 ni, determine the mass flow rate of the superheated steam. Okay, superheated steam. Jadi sebelum kita dapatkan berapakah M.2, jadi soalan nombor 2 ni, apa yang dia nak ialah determine the mass flow rate of superheated steam. Jadi inilah kita punya bahagian superheated steam.
Jadi apa yang dia kenaki di sini ialah sebenarnya ialah untuk menjawab M dot M dot 3. Itu soalan dia. Berapakah M dot 3? Dan dia nakkan unitnya dalam kilogram per second. Okey. Jadi sebelum tu, apa yang kita buat, kita kena dapatkan state dulu lah. Can you tell me apa state 1? Siapa boleh jawab apakah state 1 di sini? State 1. Anybody? Compressed liquid ya? Ya? Compressed liquid bukan? Compressed liquid. Kenapa compressed liquid? Temperature 20 dia, degree. Ya. 100. Maknanya dia punya T1 ni, dia kecil daripada T-set. Ya? Mana saya kecil? Kecil daripada T-set at 200 kPa. Okay? Maka kita dapati dia adalah compressed liquid. Okay, yang dua ni? State 2? Dia dalam soalan lebih tahu Dia dah beritahu dia superheated. Tapi kita masih lagi kena buktikanlah di mana kita dapati T2 ni dia adalah lebih besar daripada T-set at 200 kPa. Right? Therefore, kita akan dapati dia adalah superheated vapor. State 3? Compressed liquid Masih compressed liquid Di state 3 kita akan dapati bahawa state 3 ni didapati bahawa nilai T3 right, kurang daripada T-set at 200 kPa. Right? Therefore, kita akan dapati dia masih lagi compressed liquid. Okay? So, kita dah buktikan semua dia punya nilai-nilai Right. Jadi sekarang ni apa yang kita perlu buat adalah untuk mendapatkan the mass flow rate M.3. Jadi M.3 ni kita boleh dapat daripada persamaan yang melibatkan kita punya Q loss ni. Q loss. Sebab kalau kita lihat pada Q loss ni, ini adalah Q dot loss Ini kalau saya tuliskan sini supaya tak confuse, sini ada dot ni, dot loss Q dot loss. Dan Q dot loss ni persamaannya adalah sama dengan M dot M dot 3 M dot 3 Q dot loss ini adalah Q dot loss. Before that, kita tahu bahawa kalau kita nak dapatkan dia punya M dot ini, kita harus boleh gunakan dua persamaan sama ada kita nak dapatkan untuk nombor 3 ni. Untuk nombor 3 ni, kita boleh dapatkan M dot, kita ada persamaan M dot 1 campur dengan M dot 2 dia sama dengan M dot 3. Okay? Tapi kalau kita gunakan persamaan ini, kita boleh tak solvekan M dot 1? Okay, M dot 1 telah diberikan di sini 2.5. Tetapi kita dapati M dot 3 ni tak ada M dot 3 ni tak ada. Jadi ini bermakna kita tak boleh solvekan untuk M dot 2. Soalan kenaki adalah M dot 2. Ini bukan M dot 3 ini adalah M dot 2. Iaitu dia punya superheated steam M dot 2. So kita tak boleh solvekan untuk M dot 2. Alright. Tapi kita boleh cuba lihat dari persamaan energy balance ataupun first law of thermodynamics. So yang ini kita tak boleh gunakan lah So saya tulis sini pangkal digunakan. Jadi saya akan lihat kepada
SFEE. Daripada kita punya SFEE di sini, kita boleh tuliskan ni sebagai apa? M dot 1 H1 campur dengan M dot 2 H2 sama dengan M dot 3 M dot 3 H3 campur dengan Q loss, iaitu Q dot loss. Ini kita punya persamaan untuk SFEE bagi kes yang diberikan, iaitu M dot 1 H1 campur dengan M dot 2 H3 H2 ini campur dengan M dot 3 H3 campur dengan Q dot loss, Q dot loss. So, SFEE apa tu? SFEE tu apa tu? Steady flow energy equation. Okay. Nanti kita semalam lah. Steady flow energy equation. Okay. So untuk M dot 1 tak ada masalah. Untuk M dot 2 ni yang kita nak perlu cari. Dan untuk M dot 3 H3 dengan Q dot loss ni, kita boleh transform dia menjadi apa Yang ni kita boleh tuliskan ni sebagai, kita elaborate dia. Tuliskan dia sama dengan, apakah kita punya M dot 3? M dot 3 adalah M dot 1 campur dengan M dot 2, M dot 1 campur dengan M dot 2. Okay, itu sama dengan M dot 3 Jadi kali dengan H3. Okay, ini sama dengan apakah campur dengan Q dot loss. Apakah Q dot loss? Q dot loss adalah M dot 3 M dot 3 kalikan dengan Q dot loss Jadi yang ni telah diberikan lah Q dot loss ni. Nilai ni telah diberikan, iaitu sebanyak 600 Jadi ini adalah 600 dibagikan dengan 60. Jadi dah ada nilainya, dah ada kat sini. Dah ada nilai sini. Okey. Macam mana dengan H1? Ada masalah dengan H1? H1 tak ada masalah. H1 kita boleh dapat sebab dia compressed liquid. Jadi apakah H1? H1 sama dengan compressed liquid. H1 sama dengan HF pada 20 degree. Jadi dalam kes ni, apakah H1? H1 adalah, saya tuliskan sini, H1 sama dengan HF at 20 degree C. Okay. Apakah H2? H2 sama dengan superheated vapor table. Baca terus. Okay. Dan apakah H3? H3 sama dengan HF sama dengan HF at 60 degree C. 60, sebab dia compressed liquid, 60 degree C. Jadi semua nilai entalpi 1, 2 dan 3 tak ada masalah, kita boleh dapatkan. M dot 1 kita dah ada. Jadi daripada persamaan ini, kita hanya tinggal M dot 2 saja. Okey, kita hanya tinggal M dot 2 saja. Itu soalan tadi. Okey, kita cuba buat sekarang, dapatkan nilai H2 gunakan persamaan ini. Kita tolong solvekan. Dapatkan H2.
Belum buat buat sekarang. Dapatkan M.2. Siapa dah dapat, tolong berikan jawapan Ya, ada siapa dapat jawapan? Sivan Raj, can you switch off your mic? Sivan Raj? Thank you. Okay, ini dah ada, M.2 kena, H2 dah ada, M.1 dah ada, M.2 yang kena, H3 kita ada, ini dah ada So maknanya tinggal satu unknown saja, iaitu M.2. Ini M.2. So from here kita boleh solvekan untuk M.2. Siapa dah dapat M.2? M.2 sama dengan anybody saya dapat? Jap. Okay. H1. Ini bukan HI, ini adalah H1. H1 sama dengan HF at 20 degree C sebab dia compressed liquid. Jadi ini adalah compressed liquid. H2 ni kita dapatkan daripada superheated table sebab dia adalah superheated vapor. Again, H3 ni adalah compressed liquid. Dia adalah compressed liquid. Jawapan dia 7.011 kilojoule per kg. Kilojoule per kg? M.2 lah. M.2 mana ada kilojoule per kg? Salah, sorry. Kilogram per second. Okay, berapa tadi Arif? Betul. Berapa tadi Arif? 7.4011. 7.4011 kilogram per second. Okay, jadi itu yang lain agree?
Yang lain? Ada yang dapat nilai yang sama? Yang lain? I got 0.175 kilogram per second. 0.175. Yep. Kenapa 0.175? So I got 0.1518. 1518. What semua lain-lain ni? What is your enthalpy right here? H1. H1 is HF at 20 degree C. H1 is 83.915. Betul tak? Berapa? 33? 73. 83. 83. 83.915. 915. Okay, kilojoule over kilogram. Your H2? H2 3072.1, doctor. 370. 3072. 3072.1. Again? 3072. I can't hear you. 3072, doctor. 3072.1 1. kilojoule over kilogram. And then H3? 251.18. 215. 251. 251. 251. 0.78. 18. 18. Yeah. 18. 18. Okay, kilojoule over kilogram. Okay, yang 600 ni you divided by 60. Yes. Okay, because given is a kilojoule per minute, right? Yeah. Okay. So, semua dapat tak nilai enthalpy yang sama? Dapat 7 ke dapat berapa? Your m.1 is 2.5. So, ni salah 7.4 ni salah. So who has the correct value of m dot? Anybody want to give me a number of m dot 2? Guys? Guys? 0.143, doctor. I got. 0.143. Yep. The rest? 0.1518. 1518. Kenapa lain Tak kena double kira. Okay, baik semua. Okay, siapa yang agree with 0.143? I need at least 2% or 3%. Got the same figure, 0.143. Kalau dapat 7 tadi tu nampak pelik sikit lah, besar sangat. Per second tau. Arid, betul tak Arid? Yang you 600 tu dah bagi 60 belum? Dah bagi 60. Dah bagi 60? Saya kira lagi sekali. Cuba. Enthalpy semua betul? Tapi sama, betul. Kenapa jawapan dia salah? Ingat nak kena rearrange tu sebab ada m dot 2 sebelah kiri pun ada, m dot 2 sebelah kanan pun ada. So kena sambungkan, kena campur tu. Kena gabungkan. Okay? So I leave you all with that untuk case bagi chamber ni lah.
Okay, so that is a contoh untuk soalan test Jadi inilah bentuk soalan test yang kalau melibatkan mixing chamber. And then next ialah kita cuba lihat kepada soalan untuk heat exchanger. Okay, heat exchanger. Material. Heat exchanger. Condenser. Okay, ni condenser. Ini soalan condenser. When steam enters the shell side of the condenser of a steam power plant at 10 kPa and quality of 95% with a mass flow rate of 20,000 kg per hour. Cooling water at constant pressure of 200 kPa enters the tube side of the condenser at 25 degrees C with a mass flow rate of 295 kg per second and leave at 35 degrees C. The condenser is not well insulated, resulting on some heat losses to the surrounding. If the steam is to leave the condenser as saturated liquid at 10 kPa, determine. Okay, now apa yang kita nak buat sekarang ni lah, kita kena sketchkan kita punya heat exchanger lah kita punya heat exchanger. Jadi heat exchanger ni biasanya ada dua fluid yang terlibat, yang dikatakan sebagai cold fluid and hot fluid. Hot fluid and cold fluid. Ni kalau kita sama-sama boleh lukiskan. Okay. Jadi cara nak lukis dia adalah kita lukiskan dia kata steam enter the shell side of the condenser of a steam power plant. Jadi yang digunakan tube and shell type of heat exchanger. Okay, jadi kalau saya boleh lukiskan dia, nanti saya akan tunjukkan dalam WhatsApp. Okey, jadi kita ada bentuk macam ni steam enters a shell side. So maknanya steam masuk di sini, ni steam. Kemudian akan keluar di sini. Cooling water constant. Okay, ni cooling water. Cooling water, steam. Okay, so saya dah hantar gambar dia dekat WhatsApp. Okay, jadi bentuk dia beginilah. Kita ada shell and tube. Okay, shell and tube. Jadi yang dekat bahagian luar ni,
Ini dikatakan sebagai shell, ini bahagian shell. Jadi steam akan melalui bahagian shell, and then the cooling water akan melalui bahagian tube. Okay, bahagian tube. Jadi tengah-tengah dia tube. Alright? Ini bentuk lah. Betul ada arrow-arrow tu, itu ada arah aliran cooling water dengan arah aliran steam. Ya? Dalam tu steam yang mengalir, luar tu adalah cooling water. This is a cooling water. Ini steam yang mengalir di dalam tu. Steam akan condensate lah. Akan menjadi liquid steam. Okay. So, masukkan semua nilai. Namakan, berikan yang steam masuk tu, katakan tu state 1. Steam keluar state 2. Ya. Cooling water masuk state 3. Cooling water keluar state 4. Namakan state untuk setiap masukan dengan untuk setiap keluaran. Okay. Dan after that, masukkan semua data-data yang diberikan dalam soalan. Ini soalan dia. So, steam masuk 10 kPa. Jadi kita akan dapati P1 sama dengan 10 kPa. Dan ada kualiti X1 sama dengan 0.95 nilai X. And then dia punya mass flow rate M dot 1 diberikan sebagai 20 kilogram per hour. And then cooling water masuk P3. P3 diberikan sebagai 200 kPa. Dan cooling water at constant pressure of 200 kPa enters the tube side of the condenser at 25 degrees C. So T3 sama dengan 25 darjah Celsius. With mass flow rate M.3 sama dengan M.3 diberikan 295 kilogram per second. Dan lift T4 diberikan 35 darjah Celsius. Dan dia kata the condenser is not well insulated. Jadi maknanya kalau condenser ni tidak well insulated, ini bermakna kita akan ada Q loss daripada condenser to the surrounding. If the steam is to leave the condenser as saturated liquid, jadi makna sekarang ni kalau steam leave the condenser ialah keadaan 2, keadaan 2, dan keadaan 2 ni diberikan pada tekanan yang sama, iaitu P2 dengan P1 adalah sama, iaitu 10 kPa. 10 kPa. Dan dia kata keadaan keluar ni adalah saturated liquid. Right? Jadi kalau gambaran keseluruhan apa yang diberikan di sini, yang saya dah lukiskan, akan share dekat WhatsApp. That is the condition yang diberikan. Kita check ke WhatsApp. That is a diagram. All the parameters given, masuk 10 kilopascal, M+1 20,000, X1 0.95,
ya, dan masuk untuk cooling water adalah pada 200 kilopascal, suhunya 25 darjah Celsius. Yang berarti M23 diberikan sebagai 2.95 kg/second. Keluar daripada kondenser, suhu untuk cooling water adalah 35 darjah Celsius. Yang kita akan dapati bahawa steam akan keluar daripada heat exchanger ni, kondenser ni adalah pada suhu 10 pascal as saturated liquid. Jadi itu gambaran di parameters given. Okey. Dan kita sambung balik apa yang diberikan sini. Dia nakkan kita the rate of heat transfer to the cooling water. Okay, the rate of heat transfer to the cooling water. Jadi ini bermakna apa yang dikenali adalah banyaknya haba yang dihilang daripada steam kepada cooling water. Okay, kepada cooling water. Jadi kalau kita lihat soalan pertama ni, kita akan gunakan sifat air daripada 3 ke 4. Jadi apa yang dikenali sebenarnya ialah Q34. Okey, Q34. Jadi kita lukiskan bahagian pipe. Lukiskan kita punya boundary untuk pipe yang mana yang mengalir adalah cooling water. Jadi yang masuk ini ialah keadaan 3, luar di sini ialah keadaan 4. Jadi kita akan dapati bahawa ada haba Q34 yang akan dipindahkan, ada haba yang akan dipindahkan kepada sekejap persis ni cuba letakkan gambar aja pipe. Guys, saya diskuskan dulu ciri-ciri lagu 4. Kalau saya bukan gambar ajak dia, iaitu kita kena lihat, tengok bahagian cooling water. Jadi bahagian cooling water ni kita akan cuba lihat hanya untuk pipe saja.
Jadi itu gambaran dia. Dekat WhatsApp. Itu gambaran dia. Jadi kita akan tinjau hanya analyze untuk bahagian 3-4 iaitu pipe. Jadi yang 3-4 ni sebenarnya lah haba yang diberikan oleh steam kepada air. Steam kepada air. Jadi itu gambaran dia. Okey. Jadi soalan tanya pada kita, soalan dia tanya the rate of heat transfer to the cooling water. Jadi dia nakkan Q34. Jawapan atau persoalan nakkan Q34. Jadi maknanya sekarang ni kita akan applykan SFEE untuk 3 ke 4. Jadi maknanya sekarang ni yang masuk ialah M.3, yang keluar ialah M.4, di mana M.4 ni sama dengan M.3. Okey? Dan telah diberikan semua nilai-nilai untuk kemasukan dan juga untuk keluaran. Jadi yang keluaran ni adalah pada 35 dan seharusnya tekanan pada bahagian keluar juga adalah pada 200 kPa. Jadi P4 ni masih lagi sama dengan 200 kPa. Okey? So kalau saya tuliskan dia punya SFEE untuk bahagian pipe saja, untuk SFEE saya akan dapati bahawa di sini ialah M.3 H3 campurkan dengan haba yang dipindahkan dari steam kepada cooling water, iaitu Q.34 ini sama dengan M.4 campurkan dengan dikalikan dengan H4. Dikalikan dengan H4. Okey, dan soalan bertanya dia nakkan Q34. Jadi apakah Q34? Q.34 adalah sama dengan M.4 H4 tolak dengan M.3 H3 dan kita akan simplifykan the equation menjadi M.3 sama dengan M.4, jadi inilah M.3 H4 tolak H3. Jadi assumption yang saya buat di sini harus dituliskan assumption dia. Seperti biasa, assumption yang pertama adalah W sama dengan 0, 2 delta KE sama dengan 0, dan 3 delta PE sama dengan 0. Okay, that is the analysis yang kita dapat lah. Cuba check, cuba rujuk pada you punya WhatsApp. Okay, check pada WhatsApp. So that is the equation. Okay, itu equation dia. So kita dapati Q.34 akan menjadi sama dengan M.3 H4 tolak H3, dan assumption kita adalah W sama 0, delta KE sama 0, delta PE sama 0. Okay, so maknanya sekarang ni kita kena dapatkan M.3. M.3 telah diberikan 295 kg per saat. So M.3 kita dah ada. M.3 kita dah ada. 2.95. Betul ke 2.95? Cek balik. 2.95 ke 295? 295. 295. Dan kita harus dapatkan apakah nilai H3. Okey, apakah H3?
Cuba lihat H3 dia punya suhu 200, T3 25. So kita akan dapat compressed liquid. Kita akan dapat compressed liquid. So state 3 kita akan dapati bahawa nilai T3 kurang daripada nilai T set at 200 kPa. So kita dapati dia adalah compressed liquid. Therefore H3 sama dengan HF at 25 degree C. Kemudian state 4 pun sama juga. State 4 kita akan dapati bahawa nilai T4 kurang daripada T set at 200 kPa. Therefore, dia adalah compressed liquid, maka H4 sama dengan HF at 35 degree C. Okey? So, sekarang ni dapatkan nilai entalpi dan masukkan dalam persamaan. Dapatkan nilai entalpi, dapatkan persamaan. Dapatkan nilai HQ34. So, awak rujuk awak punya entalpi, saya rujuk saya punya jadual. Air, air. Okay, water. This is water. Right, jadi H3 ialah HF pada 25 darjah Celsius. 25 darjah Celsius, H3 adalah 104.83. 104.83 kilojoule per kilogram. Kemudian H4 adalah HF pada 35 darjah Celsius. 35 darjah Celsius, HF-nya adalah 146.64. 146.64 kilojoule over kilogram. Okay. So, saya akan dapati, saya berselesaikan Q.34. H untuk H untuk H4 tu 125.74 tak? Dia 30 darjah Celsius kan? 30 ke? 35 ke, maaf saya salah. 35 kan? 35 saya salah. 35. Okay, saya salah. Alright. So H34 saya akan dapati dia punya M dot ialah 295 kalikan dengan H4. H4 ialah 146.64 tolakkan dengan H3. H3 ialah 104.83. Okay, berapa dapat? 1233.95. 1233.95 Berapa unit dia? kilojoule per second. Kilojoule per second sama dengan? Watt. Kilowatt. Betul tak semua orang? Dapat nilai yang sama? Jadi based on calculation yang dah dibuat tadi, saya tak kira ya. You all kira ya. Jadi Sir, ada soalan. ya. So M.4 tu kenapa hilang? M.4 kenapa hilang? M.4 sama dengan M.3. Okay. M.4 is equal to M.3. Mass conservation. Apa yang masuk sama yang keluar. Okay, thank you. Alright. So, yang lain boleh verify betul tak dapat 1233.95?
Okay, so check dekat WhatsApp tu nilai yang saya berikan. Okay, so next question dia tanya apa Next question dia tanya adalah the rate of heat loss to the surrounding. Okay, jadi kalau the rate of heat loss ke surrounding ni, kita kena lukiskan the whole rajah Jadi kalau rajah yang kita nak rujuk ni, kita rujuk rajah yang atas tadilah, yang pertama sekali. Kita rujukkan ni. Okay. So ini saya tuliskan sebagai figure 1. Yang untuk sub ataupun yang pipe ni saya tuliskan dia sebagai figure 2. Jadi saya nak jawab soalan nombor 2 Dalam benda ni kita nak dapatkan dia punya Q loss to the surrounding. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan tuliskan persamaan SFEE. Untuk the whole heat exchanger. Jadi yang masuk adalah M dot 1 campur dengan M dot yang masuk adalah M dot 3 H3. Okay. Yang keluar adalah M dot 2 H2 campur yang keluar adalah M dot 1, 2, M dot 4 M dot 4 H4. Dan satu lagi elemen yang kita kena ambil kira adalah Q dot loss. Ini yang kita nak. Dan kita rearrange balik persamaan tu, kita dapatkan Q dot loss yang nak kita dapatkan dalam soalan. Q dot loss adalah sama dengan M dot Q dot loss sama dengan 3, 4 Q dot loss sama dengan M dot 3 H3 tolak dengan M dot 4 H4. Okay. Kemudian campur dengan M dot 1 H1 tolak dengan M dot 2 H2. Kita rearrange balik. M dot 3 sama dengan M dot 4 H3 tolak dengan H4. Okay. And then M dot 1 sama dengan M dot 2 H1 tolak dengan H2. Nanti saya cek balik SFEE ini berdasarkan kepada figure 1. Figure 1 M dot 1 H1 campur dengan M dot 3 H3 kemudian sama dengan M dot 2 H2 yang keluar campur dengan M dot 4 H4 campur dengan Q loss yang keluar sebelah kanan di Q loss. Saya rearrange balik. So saya akan dapati Q loss sama dengan M dot 3 H3 tolak dengan M dot 4 H4 campur dengan M dot 1 H1 tolak dengan M dot 2 H2. Dan saya rearrange balik. Ini sama dengan M dot 3 H3 tolak H4 campur dengan M dot 1 H1. So jadi yang ini ialah berdasarkan apa? Yang ini ialah berdasarkan kepada assumption kita adalah pertama W sama dengan kosong, kedua delta KE sama dengan kosong, ketiga delta PE sama dengan kosong. Okay, saya akan sendkan ke WhatsApp saya punya equation yang saya dapat berdasarkan kepada figure 1.
Sir, Ya. Q34 12333.95. Yes. Okay. So this is the equation yang belah bawah tu ya. Nampak tak? Saya berdasarkan figure 1 ni ya. Figure atas sekali yang kita dah lukis tadi sebelum ni. Kita based on figure 1. Okay. Jadi saya dapati bahawa yang masuk ialah M.1H1. Yang masuk adalah M.3H3. Itu energi yang masuk by mass. Sama dengan energi yang keluar. Energi yang keluar ialah M.2H2 campur dengan M.4H4. Right? Dan campur dengan Q dot loss. Kita nak kirakan Q dot loss, maka kita jadikan Q dot loss sebagai tajuk. Jadi M dot 3 H3 tolak dengan M dot 4 H4 campur dengan M dot 1 H1 tolak dengan M dot 2 H2. Dan kita tahu bahawa M dot 3 sama dengan M dot 4. So saya gabungkan H3 dengan H4. Right? Saya dapati M dot 3 H3 tolak H4 dan M dot 1 sama dengan M dot 2. Maka M dot 1 kali dengan H1 tolak H2. Basically untuk M.3 H3 tolak H4 kita dah kira. Ya, kita dah kira tadi. Iaitu 1233.95. Tetapi kena ingat yang kita dapat 1233.5 ni adalah H4 tolak H3. Ya, H4 tolak H3. Tetapi dalam equation based on figure 1 kita nakkan H3 tolak H4. Jadi kita kena tahukan minus sign lah. Ya, minus sign. Jadi sekarang ni kita kena solvekan untuk apa? H1 dan H2. Ya. Apakah H1? Disebabkan diberikan nilai keadaan 1 adalah dalam keadaan apa? Dalam keadaan mixture. Jadi H1 adalah sama dengan HF1 campur dengan X1 HFG1 sebab dia adalah mixture. Jadi saya masukkan nilai-nilai untuk keadaan 1 iaitu pada 10 kilopascal. Ya, pada 10 kilopascal. Jadi 10 kilopascal ini dia 10 kilopascal. Jadi saya nakkan HF dengan HFG. So that is our value of HF dengan HFG. 191.81 campur dengan 0.95. HFG adalah 2392. Diberikan dalam soalan H2 ni adalah saturated liquid. Ya, saturated liquid. Jadi H2 ni seharusnya adalah sama dengan HF at 10 kPa. Ya, yang sama dengan 191.81. 191.81. So, berapa dapat punya nilai bagi H1? Siapa dah kira? Ya, siapa dah kira H1? 191.81 campur dengan 0.95 kalikan dengan 2392.1. Ya. 2272.50. 2272.50 kilojoule over kilogram. Betul ke? Kita dapat 2272.50. Anybody can agree with me?
Yeah? Anybody can agree? Berapa dapat? So I got 2464.31. Alright, that's right. 2464.31. Okay, jadi H2, H1 akan dapat 2464.31. Okay, once you get your H1 and then H2 pun dah dapat 191.81 kilojoule over kilogram. Okay, you akan dapati your Q loss. Q dot loss is equal to minus 123.95 plus M dot 1. M dot 1 is given as 20,000. Jadi kita kena convertkan kepada second. Divide by 3600. And then kita kalikan dengan H1. H1 adalah 2464.31 minus H2 adalah 191.81. Okay, so how much is your Q loss? Anybody? So kita akan letakkan ni sebagai 1233.95. Dia adalah minus. How do I put as a minus? Okay, minus plus 20,000 divided by 3600 kali dengan 24.31 tolak dengan 191.81. Okay, saya dapat 11,391.1 kilowatt. Anybody can verify that? 1233.95 minus plus 20,000 bagi dengan 3600 kali dengan 24.31 dengan 191.81. Ya, saya dapat 11,000, 11,391.1 kilowatt. You get that? Saya dah dapat dia punya nilai Q. So I got 291.15. 291. Why 291? Let me. You check my working. Okay, check my calculation. Compare with yours. Remember, don't forget to put the minus sign at your Q. Okay. Nampak tak? Kita dah dapat tadi kan Q34 kita dah dapat tadi. 1233.95.
Tapi itu berdasarkan kepada formula H4 tolak H3. Tapi dalam persamaan untuk dapatkan Q loss ni kita perlukan H3 tolak H4. So kita akan reversekan jadikan minus lah. Doktor, nak Apa? tanya yang apa tu? Yang dia punya H1 tu kan? Ya. 95% daripada HG je. Bukan daripada dia 95% daripada HFG, bukan daripada HG je. HFG. SFG Persamaannya adalah HFG. Okay. Bukan daripada HG, HFG. Okay. Tadi yang siapa yang dapat nilai yang beza dengan saya punya nilai ni, tolong check kenapa beza? So your Q34 is 1233.95. Just now I mentioned. Yeah, that's right. 1233.95. Q34. 12333. Triple three. Yeah. Okay, can anyone verify that? Yes, doktor. 333. Betul Zat. Triple three, yeah. Alright. So this should be 333. So this should be 333. So when you put 333, so what is your final answer? Guys, when you put 333, so what is the final answer? $291.05. 291.05 kilowatt. Yeah. Okay, thank you. So ada kesilapan pada Q34 tadi. So yang Q34 tadi sepatutnya adalah 12333 ya, 12333.95. So based on that correction, so we got the new value of loss. So this is 291.05. Okay. So I think that's it for the example of heat exchanger. Okay, heat exchanger. Any question before we proceed? Any question? Alright. Okay, so the next thing that we are going to look is we are going to go for the chapter second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. This could be this chapter, the second law of thermodynamics. This chapter usually I tested this is the most easiest part of all the chapters involved. This is the most easiest part. There's not a lot of bombastic type of equation that you have to remember. Very basic one. Okay. So proceed with the second law of thermodynamics. Okay, for those who just came in, I have already put the attendance at the chat. Can anyone refresh the link? Okay, the session link.
Baik, apa itu baik? 291.205. Okay. Okay, thank you. Okay. So this is what we are going to check. We are going to learn about the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics ni basically adalah membincangkan tentang kebolehan sesuatu kita itu berfungsi. Kita kena lihat sama ada kalau kita ada satu kita thermodynamics, sama ada dia boleh berfungsi ataupun tidak. So kita check dengan second law of thermodynamics. Alright. So sebelum kita lihat pada second law of thermodynamics, kita akan pastikan bahawa first law of thermodynamics ditepati dahulu. Okay. Baru kita lihat the second law of thermodynamics. Alright. Ingat sebelum kita menilai sesuatu kita ataupun sesuatu proses berdasarkan the second law of thermodynamics, kita kena pastikan bahawa the first law of thermodynamics is being fulfilled. Jadi ini cara yang lihat. So kita ada satu proses atau kita punya thermodynamic cycle. Before we look at the first law of thermodynamics, we must make sure that the first law is being fulfilled. Kalau the first law is not being fulfilled, maka the second law automatically tidak akan dipenuhi. Tak payah tengok second law kalau first law tidak dapati. Apa the first law? First law is all about energy balance. First law is all about energy balance. Now, untuk second law, what is second law? Second law ni ada 3 perkara penting yang kita harus lihat ataupun yang kita akan teliti. The first one is the direction of processes. Second law akan menunjukkan arah sesuatu proses. Nombor 2, second law menunjukkan kualiti energi yang kita gunakan. Menunjukkan kualiti energi yang kita gunakan, sama ada kualitinya bagus atau tidak. Dan pada masa yang sama juga dia akan merujuk kepada kuantiti energi yang terlibat. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, sorry. Okay, so kita ada satu, ada direction, 2, ada quality dan juga quantity. Selalu saya akan rujuk ini sebagai nombor 3 lah quantity ni. Direction 1, quality 2, quantity nombor 3. Dan akhir sekali ialah kita akan juga melihat kepada second law menunjukkan apa? Menunjukkan dia punya theoretical limit. Kalau kita ada satu proses, katakan proses pengembangan, proses expansion dalam berlaku dalam consistency device. So dalam kes ini kita akan dapat bahawa kita boleh lihat kalau kita ada this quantity of energy, this is our device, kita boleh predict what is our theoretical limit. What is our theoretical limit. Jadi kalau kita dapat nilai yang kira tu melebihi theoretical limit ini bermakna itu punya proses tu tak benar. Tak benar sebab dia melebihi theoretical limit. Because dalam kes kita ini theoretical limit ni adalah keadaan yang maksimum. Ini keadaan yang maksimum yang boleh terhasil berdasarkan kepada all the resources yang ada ataupun all the sources yang ada untuk energy. Okay? So perkara yang pertama sekali yang perlu kita beratkan dalam kes ini, pertama sekali kita kena ingat second law tidak boleh berfungsi, second law tidak boleh ditepati kalau first law tidak dipenuhi. Satu. Nombor 2, apakah yang ditunjukkan oleh second law akan menunjukkan arah proses yang berlaku, the direction of processes. Ketiga, second law akan menunjukkan kualiti, kualiti sesuatu proses yang berlaku ataupun kualiti
satu cycle yang berlaku dalam termodinamik. Dan yang keempat, dalam masa yang sama semasa kita menilai dia punya kualiti, kita juga akan mengira dia punya kuantiti. Contohnya kuantiti ni lah haba, kerja dan sebagainya lah. Dan akhir sekali, kelima adalah berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai theoretical limit. Theoretical limit. Contohnya kalau kerja, berapakah kerja maksimum yang boleh dihasilkan kalau kita ada tenaga yang masuk sekian banyak, tenaga yang keluar sekian banyak, dan kita boleh kirakan dia punya kuantiti, dan adakah kuantiti ini logik berdasarkan kepada kita punya theoretical limit. Kalau kita punya nilai kerja yang dihasilkan melebihi daripada theoretical limit, maknanya tak logik lah. Tak logik. Tapi kalau nilainya kecil daripada kita punya theoretical limit, kemungkinan kita boleh dapat nilai-nilai tersebut. Okay? Jadi ini apa yang ditunjukkan oleh second law. Okay? Dan dalam kita menilai second law, kita kena ada satu environment di mana kita akan berikan energi dan kita akan buang energi. Kita akan berikan energi, kita akan buang energi. Tempat di mana kita terima energi, itu dikatakan sebagai thermal energy source. Thermal energy source. Tempat di mana kita buang energi, dikatakan sebagai thermal energy sink. Thermal energy sink. So ini bermakna kita ada punca haba, kita ada tempat di mana kita buangkan haba, ataupun kita ada punca tenaga, kita ada tempat kita nak buangkan tenaga. Tempat di mana kita dapat tenaga namanya source, tempat di mana kita buang tenaga namanya sink. Contoh source ni adalah bukan kompas. Contoh source adalah kompas ataupun furnace. Contohnya, kita lihat dalam steam power plant, kita ada satu alat heat exchanger namanya boiler. Boiler ini adalah tempat di mana kita ambil haba. Kita ambil haba untuk panaskan air jadi steam. Jadi nilai haba kita dapat daripada proses pembakaran bahan api dan udara. Bahan api dan udara. Dan bahan api dan udara yang kita bakar ni sebenarnya ia akan berada pada nilai suhu yang sama saja. Nilai suhu yang sama saja. Kalau untuk sink ini tempat di mana kita buang haba, kita buang tenaga. Dan tenaga yang kita buang ni seharusnya ialah tenaga yang balance daripada apa yang kita dapat daripada source. Dan tempat di mana kita buang haba ini selalunya adalah bukan tempat yang dia boleh menerima haba tetapi tidak akan menjejaskan nilai suhu. Tidak akan menjejaskan nilai suhu. Di mana dengan lain nilai suhunya adalah constant. Okay? Jadi energy source, contoh yang saya berikan tadi, energy source ni adalah lalau ataupun saya berikan tadi adalah boiler. Dan energy source ini juga boleh kita dapat daripada combustion chamber. Combustion chamber. Yang penting sekali kita kena ingat, bila kita katakan source, bila kita ambil tenaga tersebut, suhu tidak akan berubah. Suhu tidak akan berubah. Dia akan sentiasa berada pada suhu yang sama. Sama juga untuk sink. Kalau kita buang haba tersebut ke tempat sink, kita akan dapati bahawa sink tidak akan mengalami sebarang perubahan suhu. Suhunya akan jadi sama. Suhunya akan jadi sama. Itu yang dikatakan sebagai sink. Jadi kita ada source, kita ada sink. Sifat source, ambil tenaga, suhunya tak boleh berubah. Itu dikatakan sebagai source. Kita ada sink. Sink ialah tempat di mana kita buang
tenaga. Dan bila kita buang tenaga tersebut, suhunya tidak akan berubah kepada sink tersebut. Jadi contoh yang terbaik untuk sink adalah kita punya environment, kita punya udara sekeliling kita, itu merupakan kita punya sink. Dan kalau kita lihat betul-betul, kebanyakan thermal plant kita, kebanyakannya berada pada tepi sungai ataupun tepi laut. Ya, contohnya kalau macam kita dekat Pasir Gudang, dekat Tanjung Lepas, Tanjung Lepas ke? No, Tanjung Lepas. Tanjung Bin ni. Siapa yang ada experience untuk thermal plant dekat Tanjung Bin ni? Jangan Tanjung Bin ni, betul tak? Ya, Tanjung Bin dekat yang dekat Sultan Iskandar tu, kat Pasir Gudang lah. Jadi kedua-dua kita letak di tepi laut. Kenapa kita letak di tepi laut? Sebab kita nak buang haba ke laut. Jadi bila kita buang haba ke laut, dah pasti laut ini tidak akan secara keseluruhannya akan mengalami perubahan suhu. Mungkin secara lokal, yes, akan berlaku perubahan suhu. Tapi dia tidak akan meningkatkan suhu keseluruhan laut. Okay? Jadi siapa ada experience kenapa kita punya ada dekat tepi laut? Pada pengalaman? Kenapa saya rasa ramai yang kerja dekat dengan thermal power plant ni, steam plant, gas power plant. Kenapa kita letak kat tepi laut? Kenapa kebanyakan steam power plant ataupun gas power plant letak kat tepi laut? Sebab dia ambil guna air laut untuk sejukkan ini Allah. Jadi tadi kita ada contoh kondenser. Kondenser tu. Ada kondenser kan tadi. Di mana kondenser ni dia akan kondenskan kita punya steam. Jadi kita perlukan cooling water. Jadi air laut ni digunakan sebagai cooling water. Air laut ni digunakan sebagai cooling water. Sebab dia letakkan di laut. Kalau dulu kat Kelang letakkan di tepi sungai. Sungai Kelang tu, tapi disebabkan pencemaran yang buruk, tak digunakan air sungai dah. Air sungai pun dah tak jernih yang penuh dengan keladak. Jadi kondenser seringkali akan tersumbat, belum tak ada. Jadi kena very high maintenance. Sama jugalah macam kita punya power plant yang terletak dekat surau laut tu. Disebabkan dia berada di dalam kawasan komuniti, tempat perumahan, jadi kita tak boleh operate kita punya power plant yang berada di seberang laut terus. Jadi kita isolate tempat lain. Sebab apa? Sebab pencemaran udara. Kita bakar LPG ataupun natural gas, kita bakar diesel. Jadi ini akan menghasilkan banyak pencemaran udara lah. Jadi apa kita buat, kita akan letakkan kita punya power plant ni jauh-jauh daripada orang ramai tinggal. Supaya kita akan dapati pencemarkan pun pencemar tempat yang tak ada orang. Walaupun pencemaran masih berlaku, tapi tak ada orang. Tak macam kat sebelah laut tu. Kalau laut tu kita nampak power plant di Singapura. Betul tak? Kita nampak ciri dia yang besar tu, yang ada besar stripe putih merah tu, itu dia ciri untuk power plant. Tapi dia letakkan di sebelah itulah jadi kita akan terasa lah dia punya pencemaran yang berlaku. Okay? So kita ada dua thermal energy, iaitu source dengan sink, dan sifat dia tidak akan berubah dari segi suhu. Bila kita ambil energi dari source, suhu tak berubah. Kita buang energi dari sink, suhunya tidak akan berubah. Itu dikatakan sebagai source dan sink ataupun thermal energy reservoir. Thermal energy reservoir. Jadi sekarang ni alat pertama yang kita nak lihat, apa yang dikatakan sebagai heat engine. Ini merupakan satu alat, tugasnya adalah untuk menukarkan haba kepada kerja. Inilah alat yang digunakan. Inilah nama enjin yang digunakan. Jadi namanya adalah heat engine. Dia bukan untuk menghasilkan haba, tapi tugasnya adalah untuk menukarkan haba kepada kerja. Jadi bila kita tarifkan heat engine, dia mesti ada 4 ciri.
Okey, dia masih ada 4 ciri. Ciri yang pertama, bila kita katakan suatu heat engine, ciri yang pertama, dia akan menerima haba daripada source. Dia akan menerima haba daripada source. Dan bila dia terima haba daripada source, sebahagian daripada haba yang diterima akan ditukarkan kepada kerja. Ditukarkan kepada kerja. Itu nombor 2. Ya. Nombor 3, balance daripada haba yang diterima dengan kerja yang dihasilkan, iaitu perbezaan antara haba dengan kerja ini akan dibuang kepada sink. Akan dibuang kepada sink. Jadi dia terima haba yang diterima sebahagiannya akan ditukarkan kepada kerja. Perbezaan di antara haba yang diterima dengan kerja yang dihasilkan, perbezaannya akan dibuang kepada sink. Dibuang kepada sink. Dan akhir sekali, heat engine ini mesti bekerja secara kitaran. Dynamic cycle. Kenapa dia perlu bekerja secara kitaran? Sebab ianya adalah untuk menghasilkan kerja yang berterusan. Kerja yang berterusan. Contoh yang paling baik sekali untuk enjin yang kita nampak adalah merupakan enjin kereta. Enjin kereta. Kalau kita boleh lihat dari segi geometri enjin kereta, kalau enjin kereta yang bekerja secara 4 stroke, 4 lejang, kita dapati ada 4 lejang. Lejang yang pertama adalah lejang kemasukan, adalah intake. Dan lejang yang kedua adalah compression. Lejang yang ketiga adalah lejang power. Dan lejang yang keempat adalah lejang exhaust. Jadi, kalau kita nak tafsirkan dengan heat engine, lejang power merupakan kita punya source. Dan lejang power tu di mana kita bakar. Kita punya udara campur bahan api itu yang kita punya source of energy. Kita menghasilkan Q combustion. Kemudian Q combustion ni apa kita buat? Dia akan menolak piston turun ke bawah untuk menghasilkan kerja. Dia menghasilkan kerja semasa lejang masa. Kemudian kita dapati juga gas exhaust kita daripada kereta kita panas. Jadi kita akan buang sebahagian daripada haba yang kita bakar, yang kita dapat daripada proses bakaran itu, kita akan buang kepada sink. Di manakah sink kereta? Exhaust dia, exhaustnya ialah pada environment. Right? Dan kita dapati enjin kereta akan bekerja secara cycle. Di mana kita akan dia akan berulang-ulang balik. Intake, compress, power, exhaust. Lepas dia ulang balik. Intake, compress, power, exhaust. Kenapa kita perlukan berulang-ulang? Supaya kita dapat kerja yang berterusan. Jadi sebagai contoh, kalau nak pergi KL, kita katakan dari Sudan ke KL, cukup ke satu lejang aja menghasilkan kuasa untuk sampai KL? Saya tak dapat bayangkan lah ya, kalau kita ada lejang kuasa yang begitu besar, distance semata-mata untuk menghasilkan satu saja proses, terus kereta kita sampai ke KL. Agak fikirlah ya, tak dibayangkan lah besarnya kita punya piston tu. Berapa banyak energi yang kita masukkan. Jadi ini bermakna kita akan buat begitu. Apa yang kita buat ialah dia akan berlaku berulang-ulang sampai ke kuala Lumpur. Ya, contohnya macam kereta enjin. Katakan enjin kita berputar sebanyak 3,000 RPM. 3,000 RPM. Daripada 3,000 RPM ini, disebabkan dia enjin 4 lejang, untuk menghasilkan satu putaran, dia perlukan 2 putaran RCM coil atau crankshaft. Ini bermakna lejang kuasa yang kita dapat hanyalah 1,500 RPM. Nah, jadi yang lejang kuasa yang kita gunakan untuk sampai KL. Kita berulang. Okay. Sama juga untuk steam plant. Dia kekal kitaran. Kalau steam plant apa yang kita ada boiler, kita ada turbine, kita ada condenser, kita ada pump. Maknanya apa yang berlaku pada air akan dipanaskan jadi steam.
steam masuk dalam turbine, dikembangkan dalam turbine, expandkan untuk kerja. Steam ini akan dimasuk dalam condenser supaya dia menjadi air balik, menjadi liquid balik. Sebab apa, kenapa kena jadi liquid balik? Sebab kita nak bagi semula energi pada air. Jadi maknanya kita kena kembalikan kita punya sistem tadi daripada air semula supaya dia boleh terima lagi tenaga. Dan seterusnya kita pumpkan dia. Kenapa kita pumpkan pada pump? Sebab kita nakkan tingkatkan tekanan dia. Sebab kita faham, kita belajar termodinamik, kalau kita tingkatkan tekanan, T-set akan meningkat. Bila T-set meningkat, kita akan dapati internal energy-nya bertambah. Jadi basically apa yang kita nak buat, kita nak pindahkan tenaga kepada air. Kita kalau boleh, kita nak pindahkan tenaga kepada air ni sebanyak yang mungkin. Sebab apa? Sebab air ni tugasnya adalah sebagai medium mengangkut tenaga, medium of energy transportation. Taklah diberikan air tenaga dekat boiler, expandkan steam dalam turbine, kita masukkan dalam condenser, kita reject. Nampak ada unsur haba yang kita berikan dan haba yang di reject. Okay? Jadi itu dikatakan source and sink. Jadi untuk memudahkan kita punya gambaran, ini gambaran yang diberikan. Okay? Ini gambaran yang diberikan. Dalam bulat ni, inilah kita punya heat engine. Heat engine akan menerima Q-in daripada source. Jadi ini ciri yang pertama. Satu-satu. Sebahagian daripada Q-in ini akan kita tukarkan daripada kerja. Daripada out. Part of this Q-in. Ini nombor 2. Ini nombor 2. Kemudian nombor 3, balance of Q-in dengan dalam yang kita katakan sebagai Q-out akan dibuangkan kepada sink. Kepada sink. Dan di dalam ini akan berlakulah proses kitaran. Ulang-ulang supaya kita dapat continuously kerja keluar. Dengan kita supply continuously haba ataupun energy kepada kita. Jadi kalau benda ini menepati 1, 2, 3, 4, maka ini dikatakan sampai heat engine. Okay? Dan selalunya dalam heat engine ni kita ada apa? Kita ada working fluid, sama gas, water, ataupun R134A. Sebab kita kena belajar tentang sifat-sifat bagi air, sifat-sifat bagi R134A dan sifat-sifat bagi gas. Sebab ultimately apa yang kita nak, inilah benda yang kita nak. Kita nak menghasilkan satu device, kita nak menghasilkan satu plant yang boleh bekerja secara kitaran dan menghasilkan kerja yang berterusan. Kerja yang berterusan. Dan kerja ni kita nak buat apa? Tak belang-belang pada kita. Kerja yang dihasilnya kita boleh gunakan untuk membakarkan kita punya generator, electrical generator. Ataupun kerja yang berterusan ini kita boleh gunakan untuk menggerakkan tayar kita sehingga tempat kita sampai. Dan juga kita boleh gunakan kerja yang dihasilkan ini untuk menjalankan pump, untuk irrigation dan sebagainya. Jadi ini dikatakan sebagai heat engine. Dan heat engine ini merupakan apa yang dikatakan sebagai prime mover. Dia juga dapat dikatakan sebagai prime mover. Dia penggerak utama. Okay? Jadi inilah dikatakan sebagai engine. So maksudnya sekarang ni heat engine ni misalnya source, sisi ada sink. Dan dia bekerja di antara source dan sink. Daripada source kita ambil Q, pergi kepada heat engine. Sebagian daripada Q convert kepada W. Dan balance kita buangkan Q out pada kita punya slow sink. Dan dalam ini dia mesti bekerja secara kitaran. Maka ini dikatakan sebagai heat engine. Jadi dalam bulat tu, dalam bulat tu. Dalam bulat yang dikatakan heat engine, inilah heat engine. Saya katakan sebagai steam plant. Ini boiler. Dekat boiler kita ambil haba, bakar fuel, panaskan air, masakkan air jadi steam. Jadi steam. Kemudian kita masukkan dalam turbine, kita akan kerja expansion process. Kemudian masukkan kepada condenser, kita buang Q out. Dan seterusnya kita masuk dalam pump,
tingkatkan dia punya tekanan, kita kena masukkan kerja. Itu sebab kita kena belajar berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan air, satu. Belajar berkenaan dengan device. Boiler ni yang kita lihat, dia dikatakan sebagai device. Tapi namanya boiler. Yang kita belajar, boiler ni adalah heat exchanger. Boiler yang kita belajar pada untuk device, namanya adalah heat exchanger. Turbine. Kita belajar turbine. Tugas turbine adalah untuk menghasilkan expansion process. Dan khusus turbine ini, dia menghasilkan kerja. Untuk menghasilkan kerja. Ya. Kemudian kita ada condenser. Condenser ni adalah untuk buang haba. Dan dalam yang kita belajar dalam dua device, condenser ni adalah heat exchanger. Dan pump ini adalah alat yang meningkatkan tekanan. Kenapa dinamakan pump? Sebab yang dimanfaatkan adalah liquid. Kalau dia manfaatkan adalah gas, dia bukan namanya pump, namanya kompresor. Okey? Dan kes kita ni, untuk steam plant ni, dia namanya pump. Tapi tugasnya sama, meningkatkan tekanan. Tapi kenapa namanya pump? Sebab dia adalah liquid. Untuk meningkatkan tekanan bagi steam, kita gunakan kompresor. Untuk meningkatkan tekanan bagi gas, kita gunakan kompresor. Kita tak gunakan pump. Itu bezanya antara pump dengan kompresor. Pump digunakan untuk meningkatkan tekanan bagi incompressible fluid. Okey? Kompresor adalah untuk meningkatkan tekanan bagi compressible fluid. Itu dia beza. Alright? Jadi kita berarti ini yang kita source, in, ini yang kita punya QR, balance. Apa yang dikatakan sebagai W net? W net adalah merupakan W out tolak dengan W in. W net sama dengan, atau W net out sama dengan W out tolak W in. So ini yang kita punya W net. Okay? So this is the description. Okay, the description. Dan kenapa dikatakan sebagai W net out? Sebab selalunya sebahagian daripada kerja turbine akan digunakan untuk pump. Kenapa kita minta W net out? Kalau kita lihat rajah ni, kita lihat kepada W net out. Kenapa dikatakan sebagai W net out? Sebab sebahagian daripada kerja yang buat ni akan digunakan semula dalam heat engine. Okay, digunakan semula dalam heat engine. Okay, untuk menjalankan pump. Jadi apa yang kita dapat hanyalah W net. That is the useful work yang kita boleh perolehi. Dan untuk mendapatkan apakah W net, sama ada kita gunakan Q W out tolak dengan W in, ataupun kita boleh gunakan dapatkan W net dengan menjumlahkan haba yang terlibat. Ya, iaitu Q in tolak dengan Q out. Jadi ini first law. Ya, kita lihat persamaan yang kedua ini first law. Ya, first law. Iaitu ini adalah kita punya device yang kita lihat, energy in, energy out. Energy in, energy out, energy out. Kita gunakan first law, apa kita dapat? Q in sama dengan W net campur dengan Q out. Ataupun kita boleh tuliskan Q in tolak dengan W net sama dengan Q out. Ataupun kita boleh tuliskan Q out campur dengan W net sama dengan Q in. Itu semua persamaan yang kita hasilkan daripada first law of thermodynamics. Okay? Jadi ini caranya untuk bekerja ataupun macam mana heat engine bekerja. Right? Jadi saya stop untuk setakat ni saja, kita break dahulu dan kita sambung